Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru ya, iaitu bab 2. Tajuk dia adalah metrik dan subtopiknya adalah mengenal bentuk metrik. Okey, apa itu bentuk metrik? Okey, bentuk metrik. Kita tengok apakah bentuk metrik. Metrik bentuknya adalah bentuk metrik. Metrik maksudnya adalah secara ringkas ya. Metrik maksudnya adalah baris darab dengan lajur. Cikgu tunjuk satu contoh metrik. Contohnya seperti ini. Metrik mesti apabila kita mau, kalau kamu tengok bentuk macam ni, metrik wajib dia mempunyai tanda kurungan. Tanda kurungan di depan dan di belakang. Dan nombor-nombor di dalam metrik adalah tersusun. Apabila kamu nampak bentuk tersusun, maknanya ada baris dan ada lajurnya serta dia dikurung, nombor-nombor tersebut dikurung, makanya ini adalah metrik. Apa-apa sajalah benda yang dikurung, nombor-nombor yang dikurung dan nombor-nombor tersebut dalam keadaan yang tersusun, kita sebut nombor itu adalah nombor metrik. Sekarang kita sudah kenal nombor metrik. Sekarang kita mau tahu apakah itu baris dan apakah itu lajur. Baris ni sebenarnya kamu sudah kenal. Kamu sudah kenal. Setiap kali cikgu bahasa Melayu, kamu kata macam mana? Baca baris yang pertama. Dia kata baris yang pertama. Ni kan macam ni. Karangan kamu kan kamu tulis macam ni. Ini adalah baris. Baris yang pertama, baris yang kedua. Baris pertama baris di atas, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ini dikatakan dengan baris. Manakala lajur macam mana? Lajur, kalau yang ni garis yang tidur, lajur garis yang menegak lah. Ini dikatakan sebagai lajur. Jadi macam mana kita mau kenal? Senang sahaja ya. Pertama ini, bagi metrik ini adalah baris yang pertama. Yang di atas ini baris yang pertama. Dan yang di bawah ini adalah baris yang kedua. Ini adalah baris. Manakala lajurnya macam mana? Macam tadilah, macam cikgu sudah tunjuk tadi. Kalau lajur, bertentangan lah. Kalau yang ni tidur, makanya yang ni adalah diambil yang berdiri. Ini lajur yang pertama, lajur yang kedua dan lajur yang ketiga. Kita ada 2 baris dan 3 lajur. Kita mau namakan dia. Metrik ni dia ada nama. Nama dia macam mana? Dia kata namakan peringkat metrik. Metrik ialah baris darab lajur. Kalau kita tengok di sini, barisnya ada berapa? 2. Lajurnya ada berapa? 3. Namakan peringkat metrik. Baris darab lajur 2 darab 6. Di sini cikgu salah ni. Sepatutnya lajur kamu ada berapa? Baris ada 2. Yes, 2. Ini baris. Ini adalah baris. Dan lajurnya ada berapa? Lajurnya ada 3 sahaja. Maknanya 2 darab dengan 3. Kemudian kamu pun kiralah 6. 2 darab 3, jawapan dia 6. Salah ya. Untuk peringkat metrik kamu tidak perlu kira. Kamu hanya perlu tulis 2 darab 3 sahaja. Nama bahagi metrik. Nama bagi metrik, bagi metrik hanya tulis asas dia saja, baris darab 3, tidak perlu kamu tekan kalkulator 2 darab 3. Jadi kita tengok, ini sudah kita kenal nama dia. Kemudian di dalam metrik kita ada satu yang dinamakan dengan unsur. Apakah itu unsur? Unsur ni yang berada di dalam kamu punya metrik ni, yang berada di dalam semua ni lah. Mana isi dia? Ni yang di dalam ni 2, 7, 4, 5, 6, 1 ini. Ini adalah semua unsur bagi metrik. Kita tengok apakah yang dia kata. Dia kata A11, A12, A13. Apakah itu A11? A11 ini bermaksud nilai bagi unsur yang pertama, baris pertama. Baris pertama, lajur pertama. Baris lajur, baris lajur, baris lajur. Yang ni baris pertama, lajur kedua. Baris pertama. Kalau kita tengok yang di sini, ini adalah baris yang pertama dan lajur yang kedua. Manakah nilai dia ni? Jadi baris pertama, lajur kedua, nilai dia adalah 7. Sama juga di sini.
Yang ini dia kata A23. A23 ini sebenarnya maksud dia baris kedua, lajur ketiga. Ni baris kedua dan lajur yang ketiga. Jadi nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Okey, unsur ni nilai yang berada di dalam. A21 maksudnya baris kedua, lajur yang pertama. Jadi nilai dia adalah 5. Nilai dia adalah 5. Sama juga A13 maksudnya baris pertama, lajur ketiga. A22 bermaksud baris kedua, lajur kedua. Nilai dia adalah 6. Okey, itu maksudnya unsur. Untuk lebih jelas lagi, kita tengok contoh. Kita tengok contoh ya. Okey, ini bentuk metrik. Okey, yang pertama, apakah nama bagi metrik ini? Okey, nama macam biasalah tadi. Sudah cikgu bagi tahu, metrik nama dia mesti mempunyai nilai baris dan lajur. Okey, baris jarak dengan lajur. Okey, kita tengok di sini. Ni ada berapa baris ni? Ni ada baris 1. Ada baris yang pertama. Lajurnya ada berapa? 1, 2. Maknanya lajur 1 dan lajur 2. Jadi namanya apa? Namanya adalah 1 darab dengan 2. 1 ni refer kepada apa? 1 ni refer kepada baris. 2 ni refer kepada apa? Kepada lajur. Okey, kita cuba tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga sama. Ada berapa baris? 1, baris kedua dan baris ketiga. Ada 3 baris. Lajurnya ada berapa? Lajurnya ada 1. Jadi apa nama dia? Baris darab dengan lajur. Barisnya ada 3, lajurnya ada 1. Okey, itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita ada berapa baris ni? Di sini kita ada 1 baris pertama dan baris yang kedua. Sama juga. Lajur 1, lajur 2. Maknanya kita ada apa darab apa ni? 2 baris, 2 lajur. Okey, seterusnya, contoh seterusnya. Okey, yang ni pun sama. Step yang sama, cara yang sama. Okey, kita ada baris 1, baris 2 dan baris 3. Okey, lajurnya ada berapa? 1 dan 2. Jadi namanya adalah baris darab lajur, namanya adalah 3 darab dengan 2. Okey, seterusnya sama juga ya. Yang ini namanya adalah, kita tengok yang ini namanya adalah, okey, ada 3 baris dan 3 lajur. Okey, step yang sama namanya adalah 3 darab 3. Okey, seterusnya kita tengok lagi contoh. Okey, contoh dia diberi P, Q dan R. Okey, namakan setiap peringkat metrik. Okey, kita ada P, Q dan R. Ini kamu boleh tengok dari contoh buku kamu. Sama saja step dia. Dia suruh kamu namakan, maka namalah dia. Macam mana mau namakan dia? Okey, macam mana mau namakan dia? Ini baris. Ada berapa baris? 1 baris. Lajurnya ada berapa? 1, 2, 3. L1, L2, L3. Maknanya baris darab lajur 1 baris darab dengan 3. Yang ni baris 1, baris 2. Ada 2 baris. Darab dengan lajur. Lajurnya ada berapa ni? Ada 1. Sama juga yang ni. 1, 2, 3 dan 4. 4 apa? 4 baris. 4 baris. Baris darab lajur. Yang ni ada 4 baris. Lajurnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi maknanya yang ini namanya adalah peringkat ni. Peringkat setiap metrik ni. Ni 1 darab 3, 2 darab 1 dan 4 darab 4. Okey, unsur. Dia kata unsur bagi baris pertama, lajur ketiga bagi metrik P. Okey, metrik P. Bila dia kata P, maka tengoklah P. Baris pertama. Ni baris pertama. Ni baris pertama. Baris pertama. Lajur ketiga. Okey, lajur ketiga. Baris pertama, lajur ketiga. Jadi nilai dia berapa? Nilai dia adalah 9. Okey, yang kedua, baris kedua. Okey, tengok Q. Dia kata Q kan? Q.
Ini baris pertama, baris kedua. Tengok ini. Baris kedua, lajur yang pertama. Jadi nilai dia berapa? Nilai dia adalah 5. Yang ni baris ketiga, lajur keempat. Baris ketiga. Ni baris ketiga. Dan lajurnya adalah yang keempat. Di mana dia? Okey, jadi jawapan dia equal to 1. Okey, ini adalah contoh. Sini senang saja ni. Hanya melibatkan nama dan unsur sahaja. Okey, seterusnya. Yang ni kamu boleh buat sendiri. Yang ni boleh buat sendiri. Bagi soalan 3 ni, kenapa F ni? F ni refer kepada ni lah. F11 maksudnya adalah ni. Unsur pertama, baris pertama. Ni unsur baris pertama, lajur ke-3. Ni baris pertama, lajur kedua. Okey, kamu tengok refer baris laju lah. Ni baris 1. Yang ni baris 2. Okey, sama juga. Okey, yang ni hitung nilai B12 dan B1, B21. Kamu kena cari dulu. B12 sama dengan berapa? B21 sama dengan berapa? Barulah kamu boleh tak? Mau cari di mana? Mau cari di sini lah. Yang dia sudah bagi itu soalan tu. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok bagaimana mahu menentukan sama ada dua matrik adalah sama. Okey. Dua matrik adalah sama jika dia mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsurnya adalah sepadan. Maksudnya semua sama. Kalau semua sama, makanya itu adalah matrik yang sama. Apa maksud semua yang sama ni? Pertama, dia punya nama ataupun dia punya saiz. Dia punya saiz. Kalau tengok di sini dia punya nama ni ada berapa baris ni? Ada 2 baris dan 2 lajur. Yang ni pun sama. Ada 2 baris dan 2 lajur. Yes, nama sudah sama. Peringkat sudah sama. Apabila peringkat sudah sama, apa perlu lagi yang kamu semak? Yang perlu kamu semak adalah unsur. Adakah unsur dia sama? Tengoklah yang atas dengan atas. Atas, sini 2. Yang ni pun 2. Sama. Yang hujung 3, di sini pun 3. Yang tepi ni 1, yang ni 1. Yang di atas ni 11, ni 11. Maknanya semua sama. Apabila semua sama, yes, dia adalah sama. Sama di sini bermaksud kembar. Kembar seiras. Kembar seiras. Semua sama. Dari A to Z, semua sama. Kalau kita tengok yang kedua, bentuk sudah sama, betul tak? Kurus sama kurus, gemuk sama gemuk. Tetapi cuba kita tengok unsur di dalam dia. Di atas 8, 8. Bawah dia negatif 7. Yang ni 3. Sama ataupun tidak? Apabila salah satu sudah tidak sama, makanya terus tidak sama. Makanya ini bukan matrik sama. Sebab apa? Apabila salah satu, walaupun satu saja unsur yang tidak sama, maka dia bukan matrik yang sama. Tengok soalan B. Soalan B, ini tidur. Ini bentuk yang tidur dan ini yang bentuk berdiri. Nampak sudah tidak sama, maka dia tidak samalah. Berbanding dengan soalan D. Okey, soalan D, okey, kita tengok di sini ada berapa ni? Ada berapa baris? Baris 1, baris 2, baris 3. Ada 3 baris. Lajurnya ada berapa? 1, 2. Maknanya nama dia adalah 3 darab 2. Di sini 1, 2, 3. Ini pun sama. Ada 3, lajurnya ada 2. Okey. Namanya adalah ada sama. Namanya adalah sama. Sekarang kita mau tengok dia punya unsur di dalam dia. Adakah unsur di dalam dia sama ataupun tidak? Di sini 0.5 dan di sini 1.2. Adakah 0.5 dan 1.2 sama? Okey, kamu tekan calculator, convert, kamu tukarkan 0.5 tukar kepada pecahan, jadi jawapan dia 0.5 kita tukar kepada pecahan, jawapan dia adalah 1/2. Maknanya dia adalah sama. Walaupun dia tulis dalam bentuk perpuluhan ke, pecahan ke, bentuk dia adalah sama. Yang ni negatif 2, di sini juga negatif 2. Yang ni 6, di sini juga 6. Okey, negatif 1, negatif 1, 12, 12. Okey, setakat ni semua sama. Sekarang kita mau semak, adakah 0.8 ini 4/5? Okey, tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator 0.8. Bila kamu tekan kalkulator, yes, kamu akan dapat 4/5. Maknanya nampak macam tidak sama. Tetapi jawapan sebenarnya dia adalah sama. Sama ada dia tukar dalam bentuk pecahan atau perpuluhan. Apabila nilainya sama, maka samalah nilai dia. Okey, kita tengok contoh seterusnya.
Okey, contoh seterusnya dia kata diberi bahawa ni P dan ini Q. Tentukan nilai P, Q, X, Y, Z apabila P dan Q sama. Okey, jadi macam mana mau selesaikan soalan ini? Soalan dia step sebenarnya semua sama. Bila dia kata sama, maka kita samakanlah dia. P equal to Q. P sama dengan Q. Apakah P? Okey, dalam P ada X, 7, 0, 3, apa dia? 5 tolak dengan 3X, 3Z. Equal to Q. Apa dia Q? 5, 0, 2Z, Y tambah dengan 1. Okey, macam mana mau selesaikan? Samalah, kita bandingkan atas dengan atas. Anak atas apa dia? X sama dengan 5. Terus dapat nilai X. Yang ni 0, 0. Sama kan? Tak perlu kamu ubah sudah. Yang kedua, okey, yang ini 7 sama dengan Y tambah dengan 1. Okey, kita mau Y. Kita mau Y. Positif 1 ni kita buang. Sebab kita tak nak. Bila tak nak, kita buang ke seberang. Okey, positif bila buang ke seberang, dia akan jadi negatif. Okey, dapatlah jawapan dia. Ini tulis balik. 7 tolak 1 equal to Y. 7 tolak 1 kamu akan dapat 6. Okey. Y yang kita mahu ni berada di belakang. Bila dia berada di belakang, dia tak comel. Apa yang kita mahu mesti berada di depan. Tukar tempat sahajalah. Okey, dapatlah Y equal to 6. Okey, sekarang kita tengok jawab soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir adalah 5 tolak dengan 3Z equal to 2Z. Okey, selesailah. Ni 2Z. Yang hujung dengan yang hujung. Okey, sekarang kita mahu Z, betul tak? Kita mahu Z. Ini sebelah kanan ni, tengok sempadan ni, tanda sama dengan ni. Di sebelah sini pun ada Z, sini pun ada Z. Jadi kumpulkan Z di satu tempat. Okey, pindahkan. Dia tak ada tanda maknanya positif. Bila pindah dia akan jadi negatif. Dia akan jadi 2Z. Okey, yang depan tu salin balik. 5 tolak dengan 3Z. Okey, yang ni bila pindah ke seberang, dia akan jadi kosong. Tiada sudah di sini. Jadi, sekarang ini, yang ni ada Z, yang ni ada Z, yang ni tiada Z kan? Yang tak ada Z ni, kita tak mau dia. Jadi kita buang. Positif, buang ke seberang. Dia akan jadi negatif 5. Barulah selesaikan yang ni. Ni ada Z, ni ada Z. Benda yang sama. Jadi benda yang sama ni tak perlulah kamu ni. Jadi kita negatif 3 tolak dengan 2. Benda yang sama. Benda yang sama Z. Negatif 3 tolak dengan 2. Kamu dapatlah negatif 5. Negatif 5 apa? Tulis balik dia punya huruf. Dia punya huruf adalah Z. Okey, cuba kita tengok. Negatif 5 dengan Z ni dia rapat. Kalau dia rapat, dia adalah darab. Jadi kita tidak mahu negatif 5. Kita mahu Z sahaja. Negatif 5 ini dia rapat, betul tak? Rapat maksudnya darab. Darab pindah ke sebelah, buang ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Asalnya di atas, bila buang ke sebelah dia akan jadi negatif. Dia akan berada di bawah. Dapatlah Z seorang-seorang di sini. Okey, negatif 5 bahagi negatif 5 dapatlah equal to 1. Dapatlah nilai X, Y dan Z. Okey, sudah dapat yang ini, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, okey, yang ni boleh buat sendiri. Soalan ni senang saja. Ringkas saja, tentukan sama ataupun tidak. Tadi cikgu sudah bagi tahu. Okey, cari nilai X, Y dan Z. Cikgu sudah bagi tahu. Okey, so kemudian kita tengok satu lagi subtopik iaitu operasi metrik. Senang saja tajuk ni, don't worry. Ringkas saja tajuk ni. Kita masuk sikit lagi berkenaan dengan operasi metrik. Operasi metrik ini apa dia operasi-operasi ni? Macam gerak khas ke? Okey, operasi metrik ni macam biasalah. Maknanya melibatkan operasi tambah dan tolak. Okey, tambah dan tolak metrik hanya boleh terjadi apabila, okey, dia ada syarat dia. Hanya boleh terjadi apabila penambahan dan penolakan hanya boleh dilaksanakan pada metrik yang sama peringkat. Okey, dia hanya boleh terjadi
pada matrik yang sama peringkat. Pada matrik yang sama saiz dia. Yang sama saiz dia, sama peringkat dia. Kalau matrik yang pertama 2/2, matrik yang kedua juga 2/2. Apa maksud dia? Kita tengok contoh ya. Okey, contoh dia, tentukan sama ada penolakan ataupun penambahan boleh dilakukan. Okey, kita tengok. A, adakah A ini boleh dibuat operasi matrik? Syarat dia mesti saiz sama. Cuba kita tengok. Sini ada 3 kan dia punya lajur. 1, 2, 3. Di sini ada 1, 2. Di sini ada 3, di sini ada 2. Tak sama sudah kan? Tak boleh lah. Okey, ni 1, 2. 1, 2. Ada satu baris. Satu saja baris dia. Satu saja baris dia. Jadi yang ni sama? Yes, sama. Kita tengok yang ini. Baris dia 1, 2. 1, 2. Sama? Lajurnya 1, 2. Yang ni pun 1, 2. Okey, kalau dia sama, yes, boleh lakukan operasi. Kalau yang di sini ada satu saja. Dia punya lajur. Di sini ada 2. Maknanya yang di sini 1 dengan 2 ni tidak sama. Maka bila tidak sama, kita tidak boleh buat penambahan dan penolakan matrik. Tak boleh. Itu saja, senang je. Soalan ni senang saja. Markah bonus untuk kamu ni. Jadi seterusnya kita tengok contoh 7. Contoh 7 dia bagi tahu kamu, dia bagi matrik 2, matrik C dan D. Kemudian dia suruh kamu selesaikan C tambah dengan D. Okey, selesaikanlah. C apa dia? C. Okey, selesaikan C, masukkan C dan tambah dengan D. Bila kita mau tambah atas dengan atas. Macam mana mau tambah? Jadi macam mana kita mau tambah? Yang atas tambah dengan yang atas. Yang bawah tambah dengan yang bawah. Yang kiri tambah dengan yang kiri. Okey, apa yang akan jadi dengan dia? Okey, macam ginilah. Okey, dia akan jadi macam gini. Atas dengan atas, 10 tambah dengan 14. Itu maksud dia. Yang ni negatif 8 tambah dengan negatif 2. Dapatlah yang ni. 4 tambah dengan 1. Yang tengah ni 5 negatif 11 tambah dengan 5. Tambah. Kalau yang atas dengan atas, bawah dengan bawah, kiri dengan kiri, tengah dengan tengah. Mesti tambah ataupun tolak dengan pasangan yang sama. Okey. Bila kamu tambah, tekanlah kalkulator. Selesaikanlah. 10 tambah 14, kamu akan dapat 24. Negatif 8 tambah tolak 2, kamu akan dapat negatif 10. 4 tambah 1, 5 dan seterusnya. Itu saja untuk penambahan. Penambahan ni dan penolakan ni tak payah. Okey, sekarang kita mau tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya, dia kata hitung nilai X dan Y. Hitung nilai X dan Y. Dia bagi kepada kamu, dia bagi kepada kamu D tambah dengan E. Okey, ni D tambah dengan E, dia bagi 8, negatif 1, negatif 5, 13. Kemudian kita tengok D tambah E ni apa ni? D. Masukkan saja D. Masukkan saja D. Ini D kan? Dan ini E. Okey, selesaikan dulu D dengan E ni. Macam mana mau selesaikan? Atas tambah dengan yang atas. Negatif 2x tolak 1. Ni 2x tolak 1 tambah dengan x ni. Tambah x. Negatif 3 tambah dengan 2. Negatif 12 tambah dengan 7. Ini 7 ni. Y tambah dengan 5 tambah Y tambah dengan Y. Bila sudah dapat begini, barulah kita bandingkan. Kita bandingkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Macam mana bang bandingkan? Bila kita bandingkan, okey, kita selesaikan yang ni dulu. Yang di sini ni. Kita selesaikan yang di sini dulu. Okey, di sini ada X. Yang ni pun ada X. Okey, kalau dia tiada nombor, maknanya nombor 1. 2 tambah 1, maknanya 3. 3X. Dapatlah 3X. Ini negatif 1. Negatif 2 tambah dengan 7, dapat 5. Tekan kalkulator.
Negatif 2 tambah dengan negatif 3 tambah dengan 2 dapatlah negatif 1. Ni 5 tambah y tambah y. Ni 1 sebenarnya, 1y 1y. Ni benda yang sama, ni y. 1 tambah 1 dia akan jadi 2. 1 ekor ayam tambah 1 lagi ekor ayam, jadilah 2 ekor ayam. Bila sudah dapat seperti ini, kita bandingkanlah. Okey, yang ni tengok. Sama tak? Hujung dengan hujung. Sama kan? Yang bawah ni sama tak? Ya, sama. Apa yang tidak sama? Okey, yang tidak sama ni kita keluarkanlah. Makna kita 3x tolak 1 sama dengan 8. Kita mau x, negatif 1 ni kita tak mau. Kita pindah ke sebelah, negatif. Bila pindah ke sebelah, dia akan jadi positif. 3x. Jadi 9. Okey, 3x. 3 dengan x rapat. Rapat kita tidak mau 3. Okey, bila rapat, dia adalah darat. Darat bila buang, dia akan jadi bahagi. Bahagi berada di bawah. Jadilah x 9/3. 9/3 bahagi 9 bahagi 3, kamu akan dapat 3. Dapatlah x equal to 3. Ini x. Okey, y macam mana? Samalah. Yang hujung dengan yang hujung. Apa dia? 5 tambah dengan 2y sama dengan 13. Okey. Kita mau ni, y. Jadi pertama sekali pindahkan 5 dulu. 5 buang ke sebelah. 5 tak ada tanda positif, betul tak? Positif bila pindah dia akan jadi negatif. Maksudnya okey, di sini 13. Okey, positif bila pindah negatif 2y. Negatif 13 tolak dengan 5. Berapa jawapan? 8, 2y. Kita mau y saja. 2 tidak mau. Okey, dia rapat, betul tak? Rapat, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Bahagi berada di bawah. 8 bahagi 2, dapatlah 4. Y equal to 4. Okey, senang saja soalan ni. Kamu boleh selesaikan sendiri. Okey, seterusnya. Yang ni pun sama. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, satu lagi contoh berkenaan dengan soalan ini. Dia mau F. Dia kata yang ni sama dengan yang ni. Okey, tengok F. Kita mau F. Yang lain ni kita tak mau. Tak mau, pindahlah. Ni negatif, betul tak? Bila pindah ke sebelah, dia akan jadi positif. Yang ni positif. Bila kita pindah, dia akan jadi negatif. Apa maksud dia? Maksud dia seperti ini. Asalnya dia positif. Asalnya dia positif di sini. Bila kita buang, asalnya dia positif. Bila kita buang, dia akan jadi negatif. Nampak? Buang ke seberang. Yang ni pun sama. Asalnya negatif. Bila kita buang ke seberang, dia akan jadi positif. Okey, jadi bolehlah selesai seperti biasa. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okey, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Apa maksud atas dengan atas tu? Okey, sebelum kamu dapat jawapan, kamu akan mesti kira macam ni. Okey. Atas dengan atas. Negatif 2. Negatif 2. Tolak. Tolak berapa? 16. Kemudian tambah berapa? 7. Ini yang atas. Ini bagi yang atas. Yang bawahnya 3 tolak. Tolak apa? Negatif 3. Dia ada. Ni tolak. Dia ada 2 tolak. Kemudian tambah dengan 10. Selesailah. Tekan kalkulator. Negatif 2 tolak dengan 16 tambah dengan 7. Kamu akan dapat 11. Negatif 11. 3 tolak jadi tambah. Tambah dengan 3. 3 tambah dengan 3. Tambah dengan 10. Kamu akan dapat 16. Okey, itu sajalah. Senang saja. Atas dengan atas. Bawah dengan bawah. Okey, siap sudah yang ni. Kita tengok. Okey, boleh selesai. Boleh buat sudah. Latihan kamu. Latihan 2.2a. Boleh tengok. Yang ada masalah, boleh tanya cikgu. Senang sahaja tajuk ni. Matrik ni tajuk yang senang. Itu sahaja untuk hari ini. Jika ada masalah, boleh tanya cikgu. Cikgu akan bagi latihan ni dalam grup kamu ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.